Selamat sejahtera Dr. Nadia. Nama saya Haris Syurpilih daripada kumpulan 2 dan saya akan membentangkan soalan tugasan berkumpulan. So, ini adalah alih-alih kumpulan kami. Soalan pertama, terangkan faktor pemilihan seni reka akuarium. So, akuarium akan kelihatan lebih menarik apabila mempunyai tema, style dan ciri tersendiri. Yang kedua, aquascape akan meningkatkan kualiti ikan hiasan dan dapat menarik pelbagai minat individu. Yang ketiga, aquascape akan meningkatkan tumbesaran ikan. Keempat, penjagaan aquascape yang mudah membantu pemula yang menceburi bidang aquascape. Kelima, penyelenggaraan yang minimal membantu individu yang mempunyai masa terhad bagi penjagaan akuarium. Yang keenam, penggunaan ruang yang sedikit memberikan ruang lain bagi penyimpanan barang. Soalan 2. Nyatakan jenis parameter kualiti air dan terangkan dengan perinci. So pH merupakan salah satu parameter kualiti air dan pH dia menentukan kepada hobbies bahawa air akuarium mereka adakah dia bersifat acidic atau alkali. So KH pula dia dinuasakan dengan carbonate hardness dan carbonate hardness ni carbonate dalam air ni dia akan meneutralisekan air dan dia mengelakkan perubahan ketara dalam pH. GH pula, GH is defined as general hardness and general hardness dia akan memberitahu kita berapakah kandungan kalsium dan magnesium yang ada pada air kita. TDS pula merupakan total dissolved solids and total dissolved solids it indicates us that berapakah solid yang dah dissolve dalam air, which is anions and cations present in the water. And ammonia akan menunjukkan paras amonia yang ada dalam air kita kerana amonia ni penting kerana amonia kalau terlebih dia akan toksik. Soalan ketiga, berikan peralatan-peralatan yang boleh digunakan untuk mengenal pasti tumbuhan akuatik. So, peralatan pertama adalah toolkits, yang kedua bucket, ketiga tray, keempat mikroskop, kelima kamera dan keenam magnifying glass. Soalan 4. Nyatakan ciri-ciri dalam seni reka hardscape, biotope dan reflect. So, untuk seni reka hardscape, elemen pentingnya adalah spiderwood atau driftwood yang bersaiz besar dan batu sungai atau batu seriu serta pasir sungai. So, susun atur dia, spiderwood atau driftwood dia akan menjadi focal point. So, dia akan jadi center of view lah, the focus of the aquarium. Untuk flora dalam hardscape, dia tiada tumbuhan akuatik. Fauna pula, kita menggunakan ikan yang mempunyai saiz yang besar seperti discus, angelfish, kelah, lampam, tengas, sebarau dan jelawat. So, aras kesukaran untuk menjaga hardscape ini adalah mudah dan ruangnya agak luas. Untuk seni reka biotope, elemen pentingnya adalah spiderwood, pasir sungai dan daun-daun kering. So, susun atur dia, spiderwood akan menjadi focal point. Dan untuk flora, dia tiada tumbuhan akuatik. Untuk fauna, ikannya mempunyai saiz ikan yang kecil seperti ikan laga, neon tetra, barb, raspora, zebra dan sebagainya. Aras kesukarannya adalah mudah dan ruangnya agak luas. So, seni reka reflect pula, elemen penting dia adalah batu. Dan susun atur dia, batu paling besar akan menjadi focal point dan batu kecil-kecil akan diletakkan di sebelahnya lah. So, yang paling besar akan menjadi focus of the aquarium. Untuk flora, reflect ni dia tiada tumbuhan akuatik. Dan untuk ikan yang sering digunakan adalah cichlid dan aras kesukarannya adalah mudah dan ruangnya luas. Soalan 5. Nyatakan ciri-ciri tema Wallstad dan Dutch di bawah subkategori tema seni reka akuarium yang mempunyai banyak tumbuhan akuatik. So, style Wallstad. Yang pertama, style Wallstad. So, elemen pentingnya adalah tumbuhan akuatik dan kadar tumbuhan akuatiknya banyak. So, susun atur dia, style ini mempunyai tumbuhan akuatik yang banyak dan yang tinggi akan menjadi focal point, meaning pokok-pokok yang tertinggi akan menjadi tumpuan hobbies. Flora dia, tumbuhan akuatik yang berada di depan, tengah, belakang akuarium dan mengikut lapisan yang ditetapkan. Untuk fauna, ikan kecil seperti neon tetra, barb, raspora, zebra dan sebagainya akan digunakan. Untuk aras kesukarannya,
aras kesukarannya adalah rendah dan ruangnya kena luas. Untuk style Dutch, elemen penting adalah banyak tumbuhan akuatik dan susu atau tumbuhannya adalah tumbuhan akuatik ni dia berikut warna yang tidak dominan so untuk susu atau dia tumbuhan akuatik berwarna tidak dominan akan menjadi focal point, dan untuk flora tumbuhan akuatik berada di depan, tengah dan belakang akuarium mengikut lapisan yang ditetapkan. Untuk fauna, ikan kecil seperti neon tetra, barb, raspora dan zebra dan sebagainya akan digunakan. Berbanding dengan style Wallstad, style Dutch ni aras kesukarannya sederhana dan ruangnya juga sederhana. Soalan 6. Tunggul kayu dikenali sebagai akuarium hardscape. Terangkan fungsi tunggul kayu yang biasa digunakan dan jelaskan. Fungsi tunggul kayu yang biasa digunakan adalah untuk sebagai tempat persembunyian atau perlindungan bagi ikan hiasan bagi mengurangkan stres. Yang kedua, tunggul kayu ni dia punya function is to be a food source lah untuk certain species ikan, dan jika terdapat tumbuhan atau plankton daripada tunggul kayu tersebut. Medium pertumbuhan pokok akuatik juga menjadi tangki lebih menarik dihiasi tumbuhan akuatik yang lain. So meaning that kayu ni akan menjadi tempat untuk pokok akuatik untuk tumbuh lah. Okay, soalan ketujuh. Berikan contoh dan langkah dekorasi akuarium yang sesuai. So untuk tema nature, kita kena letakkan perumah bakteria dan bakteria pemula sebagai dasar di akuarium bagi mengelakkan new tank syndrome terjadi. Diikuti dengan volcanic sand untuk menutupi bakteria. Kedua, kita kena letakkan baja sebagai lapisan seterusnya dan tidak perlu dibasuh bagi mengelakkan kehilangan nutrien dengan ketebalan lapisan minimum 1 cm. Ketiga, kita kena memastikan lapisan tengah diliputi oleh aquasoil dengan ketebalan minimum sebanyak 4 cm atau sehingga menutupi keseluruhan baja. Pasir yang ingin dimasukkan perlu dibasuh beberapa kali terlebih dahulu. Dan kita kena letakkan tunggul kayu atau driftwood sebagai focal point utama di atas pasir. Seterusnya, kita kena masukkan tumbuhan akuatik seperti Java fern dan water sprite sebagai dekorasi akuarium. Kita kena juga letakkan plastik di permukaan akuarium sebelum kita memasukkan air. So kerana kalau kita tuang macam tu sahaja air, kita punya aquascape tu dia akan berselerak, dia akan hancurlah, musnahlah. So kalau kita letakkan plastik and kita tuangkan air, so air dia masuk dengan kadar yang slow dan tenang, so tak kacau aquascape kita. Yang ke-8, kita kena masukkan air ke dalam akuarium sedikit demi sedikit sehingga penuh, dan masukkan ikan mengikuti cita rasa, dan kemudian tambahkan pump dan penapis jika perlu. So ini adalah lampiran cara penyediaan substrate akuarium. So macam inilah cara dia. Soalan ke-8. Nyatakan faktor utama untuk permasalahan dalam seni reka akuarium. So yang pertama adalah kekangan modal kerana harga peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk seni reka akuarium yang menarik agak tinggi. Yang kedua, rutin penjagaan yang terperinci dan memerlukan lebih banyak masa bagi memastikan akuarium sentiasa terjaga. Yang ketiga, pemilihan tempat yang sesuai dan tidak menyebabkan gangguan untuk meletakkan akuarium. Dan yang keempat, memerlukan pemerhatian yang khusus bagi mengawal pH, suhu air, paras oksigen serta tahap kualiti air yang lain. Yang kesembilan, terangkan media tanaman seni reka akuarium yang sesuai. So terdapat 3 kategori medium aquascape. Yang pertama iaitu bottom layer, yang selalunya kita letak adalah fertilizer substrate. Kedua adalah mid layer which is soil. Ketiga adalah top layer which is sand or gravel. So for sand, we have to avoid ultra fine sand, and for gravel, we have to avoid coarse gravel because using it prevents the root to properly anchor, meaning that kalau kita guna pasir yang terlalu halus atau gravel yang terlalu kasar, dia akan menjadi satu kekangan atau menyusahkan akar-akar pokok tersebut untuk cengkam dengan betul. So media ini berfungsi sebagai penapis
dengan membekalkan sumber nutrien kepada tumbuhan akuatik dan membantu mengawal parameter air. Soalan ke-10. Bincangkan perkakasan seni reka akuarium yang utama. So, perkakasan seni reka akuarium is known as tools and equipments yang digunakan untuk maintain aquascape system. So, yang first adalah aquarium. So, aquarium is used to hold the water and ornamental fishes. The suitable aquarium capacity should be more than 100 liters or equivalent to 100 meters. Dan ini adalah subjektif and it's species dependent. Kalau ikan yang saiz besar, kita memerlukan tangki yang lebih besar, dan kalau ikan yang kecil, kita tak semestinya kena ada 100 liter. So, ideal size ni adalah 60 kali 30 kali 30 cm atau lebih besar. Tapi ini juga adalah species dependent. So, mengikuti saiz ikan tersebut. Yang kedua adalah aquarium stand, which aids in holding the aquarium. Ketiga adalah filtration system. Function dia is to maintain the water quality and to filter out particulates present in the aquarium. So filtration system has a sump tank which functions by trapping solid wastes and converting harmful substances such as ammonia into a non-toxic form. Yang keempat adalah lighting. So lighting fungsi dia adalah untuk memberikan pencahayaan kepada aquarium yang membantu tumbesaran tumbuhan akuatik. Lighting juga dia memberikan hidup kepada aquarium kita. Dia brings life to our aquarium. So for aquarium yang menggunakan carbon dioxide, CO2, strong lighting is required such as LED or RGB or WRGB lighting. Yang kelima adalah CO2 tank. So CO2 tank, it provides carbon dioxide which is essential for the growth of aquatic plants. Nombor 6 adalah chiller. So chiller function chiller adalah untuk mengurangkan temperature aquarium. Dan chiller ni adalah subjektif sebab dia mengikuti spesies. Kerana ada spesies yang tidak boleh tolerate air sejuk. So kita tak payahlah guna chiller. Kalau spesies tu memerlukan air yang sejuk, kita kena gunakan chiller. Yang ketujuh adalah aquarium fan. Aquarium fan ni dia similar dengan chiller. Function is to reduce the temperature of the aquarium. But the main difference between chiller and aquarium fan is the price. So aquarium fan is the budget-friendly option. Yang ke-8 adalah aquascape tools. So aquascape tools are tools used to add and maintain the aquatic plants in the aquascape of the aquarium and to maintain the aquascape. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.